Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membincangkan tentang teori perkembangan kemampuan kognitif daripada Jane Piaget dan serta had daripada teori tersebut. Terdapat pelbagai teori yang telah dikemukakan semenjak daripada era falsafah purba lagi yang membantu umat manusia mengenal dunia dan alam semesta dengan lebih mendalam. Variasi teori ini telah dikaji dan diaplikasikan dari masa ke semasa. Antara teori yang dikatakan membantu dan memahami kewujudan manusia adalah teori evolusi dari Charles Darwin dan teori pelaziman klasik daripada Ivan Pavlov. Terdapat juga teori yang mengkaji tentang perkembangan mental dan kognitif kanak-kanak seperti teori daripada Jane Piaget. Latar belakang ringkas Jean Piaget. Jean William Fritz Piaget dilahirkan di Neuchâtel, Switzerland. Beliau meninggal pada 16 September 1980. Beliau merupakan ahli psikologi Switzerland yang pertama kali membuat kajian sistematik mengenai pemerolehan pemahaman pada kanak-kanak. Beliau dianggap oleh banyak orang sebagai tokoh utama dalam perkembangan psikologi abad ke-20. Di University of Newcastle, beliau belajar zoologi dan falsafah, menerima gelaran doktor pada 1918, namun tidak lama kemudian beliau menjadi tertarik pada bidang psikologi, yaitu menggabungkan latihan biologi dengan minatnya dalam epistemologi. Beliau pertama kali belajar ke Zurich, di mana beliau belajar di bawah Carl Jung dan Eugen Bleuler, dan beliau kemudiannya memulakan 2 tahun belajar di Sorbonne, Paris pada 1919. Konsep Piaget mengenai tahap perkembangan ini menyebabkan penilaian semula idea-idea lama kanak-kanak, pembelajaran dan pendidikan. Sekiranya pengembangan proses pemikiran tertentu mengikut jadual waktu yang ditentukan secara genetik, peneguhan sederhana tidak mencukupi untuk mengajar konsep perkembangan mental kanak-kanak. Harus berada pada tahap yang tepat untuk mengasimilasikan konsep-konsep tersebut. Oleh itu, guru menjadi bukan sahaja pemancar pengetahuan, tetapi panduan untuk penemuan dunia kanak-kanak itu sendiri. Piaget membuat kesimpulan mengenai perkembangan kanak-kanak melalui pemerhatian perbualannya dengan anak-anaknya sendiri serta yang lain. Beliau juga menanyakan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan yang cerdik dan mengungkapkan tentang masalah-masalah sederhana yang telah dia buat, dan kemudian beliau membentuk gambaran cara mereka melihat dunia dengan menganalisis tanggapan mereka yang salah. Antara karya utama Piaget yang terdapat dalam bahasa Inggris ialah L'Ilaget et la Pensée 1923, The Language and the Thoughts of the Children, Judgment and Reasoning in the Child, dan The Origins of Intelligence pada kanak-kanak. Beliau juga menulis serangkaian buku yang berasingan dengan konsep masa, ruang, sebab, fisikal, pergerakan dan kepantasan anak-anak, dan dunia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim bin Gampang. Hari ini saya akan membentangkan mengenai teori Jane Piaget. Terdapat 4 konsep utama yang diperkenalkan oleh Jane Piaget dalam menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan teori kognitifnya, yaitu teori skema, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Teori yang pertama diperkenalkan oleh Jane Piaget ialah teori skema. Dalam teori Piaget, skema adalah kategori pengetahuan dan juga proses memperoleh pengetahuan. Dalam teori tersebut ada 4 tahap perkembangan kognitif kanak-kanak, iaitu tahap sensori motor, tahap praoperasi, tahap operasi konkret, dan tahap operasi formal. Pada tahap sensori motor, iaitu pada umur 0 hingga 2 tahun, kanak-kanak boleh melakukan imitasi terhadap tingkah laku yang dilihat atau diperhatikan seperti meniru perlakuan melambaikan tangan dan memasukkan sudu ke dalam mulut untuk menyuap makanan. Semakin kanak-kanak ini membesar, tindakan perlakuan ini akan menjadi semakin tepat.
Pada tahap praoperasi iaitu 2 hingga 7 tahun, kanak-kanak akan mula menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru. Kanak-kanak boleh menggambarkan dan merancang pergerakan dengan menggunakan minda mereka dan perkembangan berlaku apabila kanak-kanak dapat mewakili dengan simbol mental seperti gambar yang digunakan untuk menyatakan objek yang dikenali oleh kanak-kanak. Pada tahap operasi konkret pula iaitu pada umur 7 hingga 11 tahun, kanak-kanak boleh berfikir secara logik walaupun pemikiran mereka masih terikat dengan situasi yang konkret. Kanak-kanak pada peringkat ini menguasai kemahiran pengelasan seperti mengelaskan mengikut ciri warna, saiz dan bentuk. Selain itu juga, kanak-kanak pada peringkat ini boleh menyusun dalam situasi yang konkret seperti membuat susunan nombor dan huruf abjad. Pada tahap operasi formal iaitu pada umur 12 tahun ke atas, kanak-kanak boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan berdasarkan fakta. Kanak-kanak boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis walaupun ianya bukan realiti. Sebagai contoh, mereka boleh membuat hipotesis dan memberi idea tentang masalah pencemaran alam sekitar. Teori yang kedua yang diperkenalkan oleh Jean Piaget iaitu teori asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif. Dengan proses itu, individu secara kognitif mengadaptasikan diri terhadap lingkungan dan mengadaptasikan proses itu. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola sedia ada dalam fikirannya. Sebagai contoh, kanak-kanak dapat mengenali sesuatu objek yang dilihatnya secara umum sahaja seperti kereta, haiwan, rumah dan sebagainya. Teori akomodasi pula secara ringkasnya bermaksud perubahan atau mengubah skema sedia ada untuk mengambil informasi yang baru. Akomodasi adalah kemampuan manusia menciptakan perkara-perkara atau menggabungkan skema-skema yang lama untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, setelah mengenali objek secara umum, kanak-kanak dapat mengenali objek yang dikenali itu secara spesifik, seperti burung mempunyai banyak jenis iaitu burung pipit, burung merpati dan sebagainya. Teori yang terakhir ialah teori keseimbangan. Keseimbangan akan tercapai apabila seorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Contohnya, apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru, ia akan menyerap maklumat itu ke dalam mindanya. Sekiranya ia berjaya, proses keseimbangan akan tercapai. Sebaliknya, jika ia tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubah suai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. Seterusnya adalah kritikan mengenai teori Jean Piaget. Kritikan ini terbagi kepada dua, yaitu kritikan positif dan juga kritikan negatif. Kritikan mengenai sokongan positif terhadap teori tersebut adalah fokus Piaget dalam pengembangan kualitatif yang memberi kesan penting bagi pendidikan meskipun ia tidak menerapkan teorinya secara khusus dalam pendidikan. Namun, banyak program dalam bidang pendidikan dibina untuk anak-anak mengikut tahap yang disiapkan secara perkembangan. Pendidikan juga turut mempercayai bahawa teori Piaget mempunyai strategi pengajaran yang baik, seperti menyediakan persekitaran yang baik untuk pembelajaran. Seterusnya adalah kritikan negatif, yang bagaimana hasil mendapati bahawa terdapat masalah semasa melakukan kaedah penyelidikan iaitu berkaitan metod penelitian. Sewaktu dalam makmal, aliran dalam perkembangan Piaget memang jelas menampakkan perkembangan, namun ia tidak diketahui pada usia berapa tahun untuk melihat perubahan itu berlaku. Dalam kajian, Piaget juga memberi pandangan bahawa perkembangan kognitif awal bergantung pada deria dan aktiviti motor. Namun, tidak difikirkan secara meluas yang berkemungkinan otak bayi berfungsi dan berkembang dengan lebih cepat. Piaget juga turut menyumbang pendapat bahawa bayi tidak memahami tindakan mereka terhadap persekitaran yang dilihat sebelum berusia 4 atau 5 bulan. Tetapi pemerhatian lain mendapati bahawa bayi yang berusia 2 bulan telah banyak dilihat memahami tindakan mereka akan memberi kesan terhadap persekitaran mereka. Kritikan seterusnya adalah teori Piaget tidak dapat menerangkan berkaitan proses, struktur dan fungsi kognitif dengan jelas kerana pengkritik yang mempertikaikan kebenaran wujudnya 4 peringkat perkembangan kognitif yang disarankan oleh Piaget.
Contohnya, jika seseorang kanak-kanak menunjukkan kemampuan pemeliharaan yang ada dalam tahap operasi konkret, maknanya kanak-kanak itu seharusnya sudah memperlihatkan kemampuannya dalam pemeliharaan. Namun, ia disangkal kerana menurut Klausmir dan Sibley, kanak-kanak sering menunjukkan kemampuan pemeliharaan berat lebih lewat daripada pemeliharaan angka. Teori Piaget juga mempunyai kelemahan dalam ketidaksempurnaan. Walaupun Piaget telah memberi satu rangka penerangan mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak yang bermanfaat, namun tiada penjelasan yang terperinci mengenai teorinya. Piaget langsung tiada menyatakan dengan jelas mengenai cara untuk mengetahui bahawa kanak-kanak tersebut berada dalam keadaan ketidakseimbangan. Menurut Fisher, memberi saranan agar perkembangan kanak-kanak diletakkan dalam suatu bidang yang berdasarkan pengalaman mereka. Bukan hanya penjelasan yang diperlukan dalam setiap kriteria pada tahap, malah terapi cara untuk mengetahui perpindahan daripada satu tahap kepada tahap yang lain. Piaget hanya menjelaskan dengan tepat dalam menghuraikan tahap-tahap tersebut berbanding penjelasan mengenai pengaliran perkembangan. Secara kesimpulannya, Jean Piaget telah menghabiskan tempoh kariernya untuk mengkaji mengenai perkembangan kognitif dalam kalangan kanak-kanak bermula daripada fasa awal kehidupan mereka sehinggalah tahap umur mereka yang seterusnya. Kajian dan teori yang diasaskan oleh Jean Piaget ini telah membawa impak yang besar terutamanya terhadap cabang ilmu psikologi dan perkembangan manusia. Hari ini kita dapat lihat pendidikan-pendidikan yang dijalankan oleh Jean Piaget ini telah menjadi antara rujukan utama pengkaji-pengkaji pada hari ini untuk memahami semula konsep perkembangan kognitif manusia. Meskipun kajian-kajian yang dijalankan oleh Jean Piaget ini telah membawa pengaruh yang besar terhadap ilmu kanak-kanak dan perkembangan kognitif, masih terdapat beberapa pihak yang memandang dari sudut pandang yang berbeza. Perbezaan perspektif inilah yang mengundang kritikan terhadap kajian-kajian dan teori yang diasaskan oleh Jean Piaget. Meskipun terdapat banyak kritikan, masih terdapat golongan pengkaji yang percaya bahawa kritikan ini hadir disebabkan oleh penyelidik itu sendiri tidak memahami konsep dan teori kajian yang cuba dibawa oleh Jean Piaget. Kritikan ini bukanlah membawa keburukan semata. Hal ini kerana melalui kritikan inilah perbincangan dan diskusi yang lebih meluas dapat dijalankan dan akhirnya membawa kepada kesimpulan kajian yang lebih tepat dan jitu. Maka dengan itu, kami kira ini sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya sudahi video hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.